Malaysia Madani, kita akan menyentuh berkenaan visi Malaysia yang saling menghormati. Jadi untuk kita memperhalusi topik ini dengan lebih lanjut, kita perkenalkan tetamu kita pada pagi ini iaitu Profesor Datuk Dr. Zulkifli Abdul Ghani yang merupakan pengerusi Jemaah Profesor Universiti Sains Islam Malaysia. Assalamualaikum Prof. Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih bersama kami hari ini di studio untuk kita bercakap berkenaan dengan topik Malaysia Madani, visi Malaysia yang saling menghormati. Mungkin kita boleh dapatkan reaksi awal terlebih dahulu daripada Prof. Datuk sendiri apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku Perdana Menteri mengumumkan blueprint iaitu Malaysia Madani ini. Apa antara pandangan awal yang terlintas di fikiran Prof. Datuk sendiri? Baik, terima kasih Munawwar, Suhaida. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Penonton sekalian, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pertama saya merasa bersyukur kerana kita masuk fasa baru dalam negara kita. So yang paling penting ialah kalau kita teliti balik perkembangan negara, kita satu ketika mempunyai wawasan 2020, kemudian kita mempunyai wawasan kemakmuran Malaysia. Tapi saya nampak saya baru balik daripada Mekah pakai kopiah lah pagi ni. Kita berdoa supaya Malaysia juga standing dengan negara lain. Kalau negara lain kita lihat contohnya kalau di Mekah itu sampai yang mencuci masjid haram itu, mereka memakai vest, dalam dia ada di luar tu kita boleh nampak Vision 2030. So kita ni seolah-olah terputus, dan kita maklum kita ada krisis politik, dan saya rasa sampai masa kepada kita bekerjasama untuk sama-sama memajukan Malaysia, dan kita memerlukan satu wawasan. Jadi sebab itu Madani ini pada saya satu kerangka yang saya mengharapkan akan diterjemahkan dalam konteks yang lebih detail nanti, bagaimana kita merangka masa depan Malaysia yang boleh bersaing di peringkat antarabangsa dan dihormati seperti satu ketika dulu. InsyaAllah itu satu aspirasi yang cukup besar untuk kita semua rakyat Malaysia, dan sepasti bila bercakap berkenaan Malaysia Madani ini, kita ingin berikan pemahaman yang lebih jelas kepada masyarakat di luar sana. Jadi mungkin Prof. Datuk juga boleh kongsikan kepada masyarakat apakah yang boleh kita fahami dengan jelas dan melalui kerangka dasar Malaysia Madani yang diilhamkan oleh Perdana Menteri. Baik, saya melihat begini, kalau kita menganggap ini benda baru dalam konteks kerangka pembangunan negara Malaysia, sebenarnya dia tidak baru. Tetapi saya menganggap dia adalah satu jenama yang mempunyai asas yang kukuh. Contohnya dalam konteks perkataan Madani ini, dia berasal daripada perkataan civilized, maksudnya satu masyarakat yang bertamadun. Dalam konteks yang kita mungkin lebih mudah faham, misalnya kalau kita ambil zaman Nabi SAW, bila dia berhijrah ke Madinah, sebenarnya nama Madinah itu Yasrib sebelum itu, tetapi ditukar dengan nama Madinah. Madinah literalnya bandar. Maknanya kita hidup dalam satu budaya baru, budaya bandar yang lebih maju, yang lebih civilized, dan dekat sinilah saya rasa kita perlu mencorakkan masa depan. So civilized ini apa maksud dia? Maksud dia kita ini masyarakat yang berilmu, itu asas untuk membangunkan bangsa. Kemudian kita diterapkan dengan nilai-nilai yang murni, berdisiplin, kita menjadi rakyat yang jujur, yang mempunyai keupayaan, kompeten untuk membangunkan dan menjadi kita kata satu petunjuk ataupun satu gambaran bagaimana umat yang betul-betul mendapat pengiktirafan daripada masyarakat antarabangsa. Dan ini telah dijelmakan dulu. So dalam konteks Malaysia, sebab itu kita melihat ada keperluan, contohnya yang paling besar ialah kita hendakkan nilai keamanan. Sebab ini penting untuk negara, mana-mana negara sebenarnya. Keamanan akan menentukan kita maju dari sudut ekonomi, dari sudut pendidikan kita berdaya saing. Ini semua perlu kita
perjuangkan dalam agenda baru ni. Pada pandangan Prof. Datuk sendiri, sekarang ini bersempena dengan sambutan Tahun Baru Cina, Tahun Anak, juga menitik beratkan tentang keharmonian antara masyarakat dalam konteks Malaysia ni, kita yang berbilang kaum lah. Jadi bagaimana Prof. Datuk melihat konsep Madani ni bertepatan juga dengan sambutan Tahun Baru Cina ni untuk kita memulakan langkah kecil ke arah pembinaan satu keluarga ataupun negara bangsa Madani? Saya melihat begini, kita telah melalui satu proses yang saya rasa mungkin krisis untuk kita menilai balik diri kita. Dalam tempoh beberapa tahun kebelakangan sebelum ini, kita berhadapan dengan satu krisis kepercayaan antara satu sama lain. Kita kena terima hakikat. Maknanya negara kita bersifat majmuk. Kita hidup bersama, dan kita perlu mempunyai sifat-sifat saling mengenali. Jadi sebab itu pada saya, kalau kita ambil contoh dalam Al-Quran pun sebenarnya kita ni masyarakat majmuk. Allah jadikan kita lelaki dan perempuan, berbangsa-bangsa, berbeza agama. Bagaimana kita nak mengatasi isu saling mempercayai ini? Kalau dalam kalimah Al-Quran itu kita sebut li ta'arafu. Kamu hendaklah saling kenal mengenali. Kenal mengenali bagaimana? Sebab itu dalam konteks kita majmuk ini, kita menyambut perayaan Tahun Baru Cina, kita kena mengerti apa kepercayaan, apa amalan yang masyarakat yang berbeza yang kita hidup bersama. Dan sifat saling menghormati ini sebenarnya satu elemen. Kadang-kadang kalau kita tidak berinteraksi, kita tak kenal. Bila kita saling berinteraksi, kita akan timbul rasa hormat. Dan of course dekat sana ada aspek yang kita percaya lelaki dan perempuan juga ada perbezaan kan, dari segi cara berfikir dan biologinya. Dan kita, bila kita mengenali, kita akan lebih menghormati. Dan ada batasan. Kalau nak minta saya ini contoh, contoh mudah dalam interaksi katalah orang Islam dengan masyarakat Buddha, dalam konteks rakan-rakan Cina kita kan. Kita ada halangan kalau kita nak makan, sebab orang Islam makan terutamanya sensitif berkaitan dengan halal. Kalau masyarakat Cina memahami ini, sebenarnya senang saja sebab kita hidup bersama dan mereka juga memahami apa halangan yang ada pada kita dan kita pun faham. Itu konteks yang saya rasa sangat penting dalam pembentukan kerangka Malaysia Madani ini, insya-Allah. Insya-Allah. Jadi aspirasi untuk mencapai matlamat yang sangat besar dalam Malaysia Madani ini tidak akan tercapai sekiranya usaha tersebut dilakukan oleh segelintir pihak semata-mata. Namun ia juga memerlukan usaha kerjasama secara kolektif daripada semua peringkat, daripada semua penglibatan kaum. Jadi bagaimana Prof. Datuk melihat perkara ini sebagai satu aspek yang sangat penting untuk pengukuhan dan juga pembudayaan yang berterusan dan juga mendalam, Prof. Datuk? Ya, sebab itu saya melihat, saya sebut awal tadi, bila kita masuk kepada kerangka baru, kita perlu menggerakkan seluruh rakyat Malaysia. Maknanya solidariti untuk menuju kepada satu matlamat. Dan matlamat ini pada saya tanpa mengira perbezaan pandangan politik, kita sebenarnya menuju kepada satu hala tuju di mana cabaran kita sangat besar. Kalau kita bergerak bersendirian ataupun kita bercakaran sesama sendiri, sedangkan di depan kita, kalau kita lihat, saya ambil contoh yang minggu lepas berlaku perhimpunan besar di World Economic Forum misalnya. So perbincangannya melihat kepada bagaimana, kalau saya ambil data daripada Oxfam sebagai contoh, golongan yang ultra rich, super rich, menjadi satu kelompok elit yang sangat kita kata jauh gap dengan golongan miskin. Data daripada Oxfam sebagai contoh, ada 5 tahun yang lepas, 26 orang ultra rich ini
mempunyai kekayaan sama dengan 3.7 bilion umat manusia atas muka bumi. So bagaimana kita melihat soal agihan kekayaan itu sehingga negara yang miskin menjadi sangat miskin dan golongan yang kaya ini control everything. Jadi ini satu ketidakadilan kepada kita hidup manusia. Jadi sebab itu bila kita bercakap tentang solidariti, bagaimana kita harus bersama, sebab gelombang yang datang daripada luar itu sangat besar. Kalau kita tidak bersama, bermakna kita akan menjadi mangsa dalam sistem hidup yang ada hari ini. Terutama sekali kalau kita pergi lebih detail, ini isu kapitalis. Mereka yang mempunyai modal yang besar akan mengaut kekayaan yang lebih besar dan golongan yang tidak mempunyai modal ini akan ketinggalan. Jadi itu cabaran pada kita bersamalah. Itulah kata-kata yang sering kali digunakan, yang kaya makin kaya, yang miskin terus miskin. Dan ini juga antara perkara yang diperjuangkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk merapatkan jurang perbezaan. Tapi dalam Malaysia ini konteksnya bandar dengan luar bandar lah. Dan juga benda ini akan berlaku sekiranya negara kita bebas daripada sebarang korupsi, di mana ini merupakan antara salah satu punca adanya jurang yang sangat berbeza antara mereka yang berada di luar bandar dan luar bandar dalam konteks ini kapitalis lah. Jadi untuk menghalang sebarang korupsi ini perlulah juga adil dan saksama dalam pembahagian apa jualah harta ke kerja ke dan sebagainya. Jadi pada pandangan Prof. Datuk sendiri, perjuangan Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam ke arah ini, konteks ini. Kita melihat isu keadilan keadilan kepada masyarakat ni dia dalam sistem sosial. Kalau kita ambil masyarakat madani dalam konteks zaman Nabi SAW, keadilan ni satu benda yang sangat utama. Dan dia boleh berlaku dalam banyak lapangan. Kita bercakap dalam soal perundangan sebagai contoh. Tunggaknya adalah berlaku adil. Dalam ekonomi juga berlaku adil. Begitu juga dalam soal pendidikan hari ini. Kita lihat mereka yang mempunyai status kehidupan lebih baik menikmati pendidikan yang lebih baik. Jadi sebab itu dalam konteks membentuk masyarakat yang mempunyai elemen madani, kita kata. Soal kesamarataan. Samarata ni maksudnya kita memberi peluang kepada rakyat kita untuk bergerak ke hadapan dan mereka ini diberi alat yang cukup, iaitu mempunyai ilmu. Dan ilmu inilah yang saya rasa menjadi trust kepada pembangunan. Dengan ilmu sebenarnya kita mengetahui, dan bila kita mengetahui, kita akan lebih menghormati antara satu sama lain. Betul. Dan yang paling penting dengan ilmu ini ialah nilai yang kita bawa. Sebab nilai ini, bila kita sebut nilai, contohnya dalam tunggak madani ini, kita ada nilai ihsan sebagai contoh. Saya sebut begini, kalau kita menawar, lelaki tiap-tiap hari Jumaat kita pergi semayang, kita dengar dalam khutbah itu, setiap hari Jumaat dipesan kepada orang Islam, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Hendaklah kamu berlaku adil dan ihsan. So ihsan ini yang disebut ni nilainya sangat tinggi. Dia lebih tinggi daripada adil tadi. Saya bagi contoh mudah. Kalau saya jual Munawar satu kilo gula, kalau saya jual 1 kilo tu cukup 1 kilo itu saya berlaku adil pada Munawar. Okey. Kalau saya tambah 5 gram lebih itu ihsan. Bermakna kalau kita sampai ke tahap ihsan, kita telah pun melalui adil itu. Jadi nilai ini, sebab itu kalau kita bicara dalam soal ekonomi, saya dah sebut tadi, selalu disebut antara growth, pencapaian. Tahun ini 4%, tahun depan kita nak 6%. Tetapi dia tidak cukup takat growth saja. Dia kena lalu apa yang kita panggil sebagai progress, kemajuan. Dan yang kita nak dalam konteks negara kita ni, kemajuan ni kita nak capai, tapi dia mesti melalui beberapa nilai utama. Antaranya contoh dalam menuju kemajuan kita kena ada disiplin, kita kena ada ilmu dan sebagainya. Tetapi kalau kita pergi kepada apa yang kita sebut Malaysia negara yang berjaya, selepas ada growth, selepas ada progress, berjaya sebab nilai keinsanan kita tinggi.
Itu asasnya. Sebab itu kita tak boleh lupa manusia. Yang miskin kita kena bantu. Tanpa mengira latar belakang, tanpa mengira agama, kerana mereka memerlukan bantuan. Ini asas. Sebab itu kita kata antara gap yang kaya dengan miskin tadi, kita memerlukan usaha untuk merapatkan jurang. Kita tidak boleh biarkan kapitalis menguasai kesemuanya sehingga mereka lupa tanggungjawab insani tadi. Itu sangat penting. Wow, itu sangat menarik untuk kita bawakan kepada penonton daripada pemahaman kita, daripada kerangka konsep madani ini. Yang paling hujung tersebut adalah ihsan. Dan saya pasti ia membawa satu tahap yang baru untuk negara kita Malaysia. Dan saya juga ingin menyentuh berkenaan tonggak, salah satu tonggak dalam konsep madani ini, iaitu kemampanan. Bagaimana Prof Datuk melihat tonggak kemampanan ini sangat penting untuk Malaysia bergerak ke hadapan, iaitu mencapai tahap keseimbangan di antara pembangunan insaniah manusia dan juga pembangunan kelestarian alam sekitar, Prof Datuk. Kemampanan, sustainability. Kita bercakap hari ini mungkin dalam konteks pemanasan global. Saya melihat data, misalnya ada beberapa tempat termasuk di negara kita dalam tempoh 20-50 akan datang. Ada banyak tempat akan tenggelam disebabkan berlaku kecairan ais di kutub utara dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat dari sudut kemampanan, dari sudut kita hidup bersama di atas muka bumi ini, kita berkongsi, semua benda kita berkongsi. Kita berkongsi udara yang baik untuk kita sedut, kan? Kita berkongsi air, kita berkongsi banyak resources, sumber. Jadi sebab itu dalam konsep kemampanan ini, saya katakan tadi cabarannya berada hari ini banyak negara sebenarnya dari segi pihak berkuasa dalam hal-hal tertentu kita kehilangan kuasa. Contohnya macam isu kita hadapi sekarang, isu keterjaminan makanan ini. Kita kekurangan itu, kekurangan ini dan sebagainya disebabkan penguasaan ataupun monopoli. Dan juga kita nampak bagaimana kesukaran kita untuk memberi secara seimbang kepada semua pihak. Ini cabaran besar. Sebab itu soal sustainability, soal kemampanan ini kita nak bentuk satu masyarakat yang dengan nilai-nilai yang betul, masyarakat ini akan berjaya menguruskan bukan saja kita sebenarnya dalam konteks Malaysia, tetapi juga kita nak turun ke negara lain. Contoh, kalau berlaku kecelakaan, disaster, kita nak masyarakat Malaysia sebenarnya antara yang sampai dulu kat tempat sana. Dia memberi bantuan sebab kita mempunyai lebihan dan kita mempunyai kekuatan dan keupayaan. Jadi ini pada saya satu gambaran. Kita tak naklah masyarakat individu warga negara kita kalau terkenal di luar dengan agenda-agenda yang tak baik, yang kita sedia maklum. Jadi sebab itu pada saya kemampanan ini memang kita letak kat depan dan dia menjadi tonggak kita, dan di sinilah cara kita nak menyelesaikan mesti berasaskan ilmu pengetahuan. Okey, baik, itu dia secara ringkas kami bawakan berkenaan dengan topik kita Malaysia Madani. Terima kasih Prof Datuk, kita ucapkan kerana bersama kita hari ini untuk berkongsi sikit sebanyak berkenaan dengan Malaysia Madani dan bagaimana kita boleh memberikan pemahaman yang lebih lanjut untuk penonton. Selamat pagi Malaysia. Okey, itu perkongsian kita berkenaan Malaysia Madani, iaitu visi Malaysia untuk kita maju ke hadapan, untuk kita menampilkan tonggak-tonggak utama dalam konsep ataupun kerangka dasar Madani. Dan sekarang ini penonton, kami ingin bawakan anda untuk kita bersama-sama menyaksikan